Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Sebagaimana yang saya janjikan, saat ini saya berada di Pusat Dagangan Dunia Putra Rumah UMNO, Rumah Agam saya. Dan saat ini pergerakan pemuda, pergerakan wanita, pergerakan puteri sedang mengadakan siaran, mengadakan persidangannya. Banyaklah isu-isu. Pagi tadi Ketua Pergerakan Pemuda telah melontarkan bahawa UMNO perlu bangkit. Kebangkitan UMNO ini perlu diperlihatkan, bukan hanya diperlihatkan, tetapi perlu dilaksanakan. Kalau mau melihat perkembangan politik tanah air kita ini mencapai matlamatnya. Kalau tidak nanti, orang kata, forget it lah, saudara. Cuma yang saya lihat hari ini, kebanyakan perwakilan-perwakilan, ada yang duduk di luar, wanita pula sibuk membeli belah saat ini. Saudara, bersama-sama dengan saya, saudara, ada 3-4 orang bloggers hebat. Yang berhormat mulia Raja Adnan, Tok Johari Harum, biasalah saudara. Saya tak tahulah apa dia nak maki orang segala ke. Dan sahabat saya daripada jauh datangnya, daripada Lumut Perak, itu saudara Ismi Rakyat. Apa khabar Mi? Sihat, alhamdulillah. Ada mic ni sampai tak sampai ni. Boleh sepatah dua kata? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar saudara di luar sana? Semoga sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Datuk Seri Amir, Saudara Raja Anwar dan Saudara Tok Jo kerana sudilah menjemput saya untuk bersama dalam siri wawancara Rumah Agam UMNO sempena Perhimpunan Agung UMNO 2022. Tengok sana saudara. Baik-baik. Jadi saya serahkan semula kepada Datuk Seri Amir untuk meneruskan acara pada hari ini. Wow. Terima kasih saudara Ismi, juga bersama dengan saya saudara Atuk Johari, jauh dari Melaka. Apa khabar orang Melaka? Alhamdulillah. Sehat nampaknya hari ini. Datang dengan apa tadi dari Melaka? Naik basikal. Naik basikal. Saudara, orang Melaka begitulah keadaannya saudara. Banyak gurau sendanya, banyak pantun selokanya. Tapi saya belum buka lagi saudara. Dia buka mulut nanti tu maki hamon lah orang nanti. Saudara, saya hari ni kalau boleh jangan maki-maki hamon. Banyak pelai-pelai saya, dia bercakap, dia kata tolong bagi tahu Johari Atuk tu, dia kata kurangkan maki hamon. Hari ini ada sempurna perhimpunan puteri. Puteri UMNO kan? Bukan puteri UMNO, wanita, pemuda dan puteri. Tiga sekali. Tiga sekali. Bersiaran hari ini tadi. Jadi ada saya lah. Ya. Datuk ni topeng pakai tapi tak pakai ke mulut. Buka je lah senang sini. Harapkan semua ahli-ahli UMNO ni bersatu balik. Kuatkan UMNO. Mana yang ada agak-agak yang ada kartel tu yang haram jadah ni. Dah mula dah. Jangan disimpan. Ya. Pada saya memang saya tak suka sangat. Ya. Kalau cuba nak nikam belakang saya tak suka. Ya. Okey, begitulah. Itu introduksi daripada sahabat kita, saudara Johari Atuk. Bagaimana saya katakan saudara. Saya juga mempunyai sahabat saya seorang lagi. Ini pun dia antara blogger yang agak kontroversi. Ini pembela tega pada Datuk Seri Najib Tun Razak. Apa khabar Raja Anwar, Raja Adnan? Apa aja? Mana sahabat kita Faizal? Oh, dia solat. Okey. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum Datuk Jo dan juga Ismi. Apa khabar Ismi? Terima kasih sudi saya berada bersama dalam live ini je. Untuk kali kedua semangat kita bukan main lagi semangat hari ini juga. Kalau nak tanya saya situasi hari ini tak tahulah. Saya tak nampak macam biasa. Biasa nampak meriah tu. Meriah. Nampak dah lepas. Itulah apa yang saya masukkan di sini. Kita tak tahu siapa di kiri kanan kita sekarang. Itu yang rasa tak sedap sikit. Apakah dia rakan seperjuangan ataupun dia yang akan tikam kita daripada belakang. Bukan saya masukkan rakan kita. Kita tahu prinsip perjuangan kita. Tapi inilah dia yang berlaku dalam UMNO sekarang ni. Susah sebab apabila ada kemungkinan bertelagah di tingkat atasan, berebut-rebut kuasa, maka berlakulah suasana yang agak
Saya rasa macam nak hujan tak hujan, hujan panas tak hujan panas, suasana tak berapa ceria. Syak wasangka antara satu sama lain. Orang ni kata A, orang ni kata B. Kita tak bergerak dalam satu haluan yang kita mainstream tegak kita untuk berlawan hadapan dengan musuh. Sebaliknya dalam contoh dalam PAU kali ini kita bercakap permasalahan dalaman saja. Bukan masalah hal tuju juga. Itu pendahuluan daripada saya lah. Ya, saudara Abdul Aziz Abdul Rahman, salam UMNO se-Malaysia. Saudara Izzuddin, waalaikumsalam. Teman-teman pelayar-pelayar kita berkesempatan masih lagi mengucapkan salam pada teman-teman, salam perjuangan, salam Perhimpunan Agung UMNO. Hari ini sebagaimana yang saya katakan saudara, ini adalah persidangan ini perhimpunan kali ini menemukan tiga sayap penting tiga sayap penting kita, iaitu wanita. Sebab wanita hari ini taraf mereka dah naik tinggi dah sekarang ni. Dia tak disebut pergerakan wanita. Hari ini Pertubuhan Wanita UMNO Malaysia. Sebab jawatan ketua wanita sudah pun diiktiraf menjadi sebagai pakai topeng saya tak kenal, saya minta maaf. Cabut cermin mata pun saya tak kenal. Mesti buka topeng pun saya tahu. Okey. Ayalah kawan anak-anak saya ni, manusia lah, they say hello to me. Baik, saya ini berbalik pada tentang UMNO ini, bahawa wanita dia naik taraf jawatan ketua wanita hari ini adalah levelnya sebagai timbalan Presiden UMNO. Dia bukan lagi macam dulu, kalau ketua pemuda dia naik naik Presiden UMNO. Kalau ketua puteri juga naik Presiden UMNO. Dulu ketua pergerakan wanita juga lah naik Presiden UMNO. Tapi selepas pindahan perlembagaan yang lalu, bahawa ketua wanita sudah bertaraf timbalan Presiden UMNO saja. Jadi sebab itu sekarang ni saya tak tahulah, bila saya mendengar kenyataan berhubung dengan pertandingan jawatan Presiden UMNO, saudara, saya tak tahulah. Banyak semalam terdapat lebih kurang 132 ketua pergerakan, ketua bahagian di seluruh negara yang kebetulan berhimpun di Rumah Agam ini. Mereka menzahirkan sokongan kepada Presiden UMNO. Dan saya difahamkan sejumlah 10 bahagian lain lagi mereka tak datang sebab masih lagi dalam proses untuk hadir ke Kuala Lumpur, dan juga turut menzahirkan sokongan. Artinya daripada 191 bahagian UMNO di seluruh negara, 142 menzahirkan. Ini bukan main dalam siapnya, menzahirkan sokongan dan keyakinan mereka kepada Presiden UMNO yang amat berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi. Tadi saya berjumpa dengan beberapa teman-teman. Ada pula mengatakan, kenapa sekarang, kenapa tidak dulu? Masa lepas pilihan raya dulu, kenapa lain bahasanya? Kenapa sekarang lain bahasanya? Saya kata tak mengapalah, asalkan yang paling penting adalah ini yang lalu biarkan berlalu. Cuma saya melihat bahawa hari ini ada satu kenyataan yang dikeluarkan semalam. Dia keluar kenyataan, nampak gayanya hari ini Saudara Khairi Jamaluddin masih lagi belum reda. Dia masih lagi menawarkan diri untuk presiden dan sebagainya, dan dia menzahirkan kalau boleh dia kata bukalah jawatan ini. Dia kata hentikanlah kegilaan ini. Saya mengatakan nak menuduh orang UMNO ni gila ni satu kenyataan yang cukup biadab. Saya mengharapkan Saudara Khairi Jamaluddin muhasabah diri. Anda belajar di Oxford, anda belajar di luar negeri, bahasa-bahasa Inggeris jangan diterjemahkan dalam budaya bangsa Melayu kita. Apabila Saudara Khairi Jamaluddin mengatakan hentikan kegilaan ini, saya sebelum ketua bahagian UMNO minta supaya tidak ada pertandingan, dan respon daripada Khairi Jamaluddin, saya tak masalah kalau dia katakan mestilah dibuka semua, okey, tetapi bahasa-bahasa tu biarlah melambangkan bahasa. Bila dia mengatakan hentikan kegilaan ini, apakah orang UMNO ni gila? Ataupun dia sendiri yang gila? Saya nak minta dia sendiri yang gila. Takkan jawatan. Ini saya minta pandangan daripada saudara Ismi Rakyat. Sila Mi. Assalamualaikum. Pandangan saya macam ni lah. Saudara YBKJ ni saya nampak dia terdesak. Dia tahu masa depan politiknya dengan di bawah kerajaan perpaduan ni bolehlah kita anggap tak ada.
dan usaha-usaha beliau untuk cuba mencetuskan kekacauan dalam UMNO lebih kepada untuk memecah belahkan UMNO. Ya. Dan cuba untuk memaksa UMNO mempertandingkan jawatan presiden. Walaupun dia kata kalau dia menang jawatan presiden, dia akan tetap menyokong kerajaan perpaduan. Itu semua kencing lah saudara. Kencing. Dia tentu akan mengubah UMNO untuk bersama dengan Perikatan Nasional. Tak, Saudara SB, dia melontarkan kenyataan ini di saat pergerakan pemuda sedang bersidang. Pemuda ini lain dia punya sikap dia. Pemuda akan bingkas bangun. Cuma saya dengar, saya tak mendengar lagi respon daripada perwakilan pemuda. Apakah respon perwakilan pemuda apabila menuduh hentikan kegilaan? Ayat itu, saya dulu pun saya marah kalau salah bahasa. Dia adalah merupakan mantan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Dan hari ini dia melontarkan persoalan tersebut di saat Pergerakan Pemuda UMNO sedang bersidang. Apakah dia mencabar Pergerakan Pemuda bahawa dalam saat-saat begini hentikan kegilaan? Apakah Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia gila? Ini persoalannya. Dia bekas mantan Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Tak sepatutnya dia mengeluarkan kenyataan begitu. Apa pandangan Raja Anan? Ayatnya menghentikan kegilaan. Ini kalau dia kata buka untuk pertandingan, tak ada masalah bagi saya saja. Tapi bila mengatakan hentikan kegilaan ini, apakah? Ya, sila. Kita kena faham maksud di sebaliknya juga. Ya. Kita kena tahu siapa dalam ataupun tangan-tangan guide di belakang KJ ni. Ya. Saya tengok dia begitu disenangi oleh Muhyiddin, begitu juga akrab dengan Tun Mahathir. Ya. Jadi apakah ini gerakan daripada luar yang sebenarnya mahu KJ cuba memecah belahkan UMNO ini? Ya. Kali ini saya rasa kita tidak dapat nafikan. Kita kadang-kadang kita muskil kenapa begitu mudah sekali KJ diangkat menjadi Menteri Kanan. Sedangkan dia dulu Ketua Pemuda dalam UMNO dulu paling tinggi pun hanya menjadi Menteri Belia dan Sukan. Ya. Sepatutnya dapat kementerian-kementerian yang ringan-ringan sikit lah. Ya. Terus bagi Menteri Kesihatan. Kan? Bukan doktor pun. Tapi itulah bila dia menjadi Menteri di Kementerian Kesihatan, kita tengoklah ketidaksenangan ramai rakyat Malaysia terutamanya dalam hal vaksin ini. Dia nak kita ikut cakap dia je. Dia tak peduli langsung pandangan dia luar. Tak, mungkin dia merasakan orang lain tak sebijak dia. Dia seorang je pandai. Itu masalahnya. Dalam mana-mana organisasi pun kalau seorang tu dia tak mau dengar pandangan orang lain, ataupun tak kisahlah dalam syarikat pun kalau pengurus itu nak ikut cakap dia je, itu antara tanda-tanda kebutuhan organisasi itu. Jadi kalau kita angkat KJ menjadi Presiden UMNO, itu tanda-tanda kehancuran kepada UMNO sendiri. Apatah lagi kita, bagaimana saya sebut tadi, Tun Mahathir dan juga Muhyiddin ini menjaga KJ ni macam anak emas dia. Jadi kita kena faham apa niat yang sebenarnya bila KJ kata kegunaan. Maksudnya dia akan berusaha sedaya upaya supaya jawatan presiden itu dibuka untuk dipertandingkan. Ya, bagi saya kalau kata buka pertandingan tak ada masalah pada kita. Tapi isunya kita tengok kalau benar KJ ni sayangkan UMNO, ketika UMNO dia tahu apa dia buat, dia tak ada buat apa pun. Dia menggoncangkan lagi UMNO. Masa berkempen pun dia kata UMNO lemah, presiden tak bagus. Bukan macam tu. Dia tak boleh macam tu dan dia tak menunjukkan contoh yang baik. Kan? Kalau itu dah cara dia, sebaliknya sepatutnya dia tak rasa dia menteri ataupun orang UMNO yang hebat, dia boleh duduk semeja dengan presiden bincang kaedah untuk mengatasi apa-apa saja persoalan. Tak ada masalah. Bagi saya mengaitkan di media sosial ataupun di mata khalayak ramai, itu tak betul cara dia. Jadi sikit je apabila saya sebut dia ini dikawal oleh tangan-tangan guide di luar, mungkin Muhyiddin, mungkin Mahathir. Jadi kalau itu benar, kita jangan layan dia, dan kalau boleh jangan dipertandingkan langsung lah jawatan ni. Saya rasa perjalanan sekarang ni dah elok, cantik. Taklimat daripada presiden dan juga semalam daripada timbalan presiden begitu
serius untuk membersihkan UMNO daripada pengkhianat-pengkhianat ini. Dan kita nantikan ianya orang kata walk the talk lah. Laksanakan apa yang diberkatakan. Saya rasa itu jalan terbaik untuk bersihkan UMNO, bukan memberi ruang kepada musuh-musuh UMNO menerajui UMNO. Yes, pasal semalam Yang Berhormat Timbalan Presiden waktu dalam ucapan dasarnya waktu merasmikan tiga-tiga sayap gerakan wanita, pemuda, puteri, dia melontarkan, dia kata nak bertanding lah, tapi kalau dua jawatan terpenting sebagai Presiden, Timbalan Presiden tu eloklah ditenteramkan tiada pertandingan. Tetapi hari ini dia disanggah oleh Khairi Jamaluddin bila mengatakan saya memegang perkataan hentikan kegilaan ini. Ayat ini bagi saya bukan ayat yang boleh dikeluarkan oleh seorang calon presiden. Kita boleh katakan hentikan kegilaan minum arak, hentikan kegilaan mak rempit, hentikan kegilaan politik wang. Itu sepatutnya begitu. Tetapi bila dikatakan bila tak bertanding ini hentikan kegilaan, apakah warga UMNO ini gila? Bila dikatakan tak bertanding jawatan presiden, macam mana tu? Tak jadi. Pada saya lah, saya ingin menyarankan kepada Khairi Jamaluddin ni. Okey, dalam satu kumpulan ada 10 orang. 8 yang bersetuju lah. 2 tak bersetuju. Satu sebenarnya Khairi Jamaluddin. Jadi pada saya yang Khairi melaungkan gila, saya kata dia ni gila. Saya kata dia gila. 8 setuju tak ada bertanding. 2 yang nak bertanding, satu sebenarnya dia lah. Jadi mana dia yang gila? Cakap ini dia seorang je lah. Yang lain tak bercakap lagi. Memang dia ni gila lah. Daripada Kementerian Kesihatan dulu. Memang gila. Gila sana macam-macam. Gila supaya kalau siapa keluar daripada waktu PKP kena 10,000. Budak jual burger apa kena 10,000. Ini kerja. Pada saya Khairi Jamaluddin memang dia. Kalau lah boleh Khairi Jamaluddin saya nak nasihatkan, pergilah masuk persatu tu. Jangan masuk UMNO lagi. Saya tak heran dah. Bukan masuk tampoi. Tampoi dia elok lagi. Tak, ini masalahnya saudara. Kadang-kadang bila saya melihat bahawa UMNO membuka keahlian, membuka siapa saja boleh bercakap, kebebasan bersuara. Tapi dia kurang jauh. Kenalah orang kata ada tamadinahnya, ada bicaranya. Bagi saya agak terpanggil. Sebab saya orang UMNO. Saya bukan ahli, saya orang UMNO apabila dikatakan hentikan kegilaan. Ayat tak betul tu. Benar, saudara belajar lepasan ke luar negeri, London dan sebagainya. Tapi apakah kalau di London, stop the mad? Gila lah tu. Bagi saya lah. Baiklah, saya tak mau bercarap soal ni. Kalau lagi banyak saya berbicara soal Khairi Jamaluddin ni, tak jadi kita nak mengulas tentang persidangan UMNO tahun ini kerja baik kita pindah pula dengan hari ini. Memang ada pun dalam pergerakan pemuda dia ada belah bagi, ada 4-5 orang mengatakan elok adakan pertandingan, tak ada masalah kan. Kalau ada kata sekarang ni, jadi berbelah bagi terpulanglah pada peringkat bahagian. Cuma persoalannya saya tengoklah, ini saya nak tanya dengan saudara Ismi. Ismi, saya melihat waktu sepanjang musim pemilihan bahagian, mesyuarat agung bahagian, semua berlumba-lumba nak jadi perwakilan. Perwakilan wanita, perwakilan pemuda, perwakilan puteri. Tapi saya merasakan seharusnya perhimpunan hari ini semua perwakilan berada dalam dewan untuk menghayati apa yang dibincangkan. Sebab kita kalah. Kena terima hakikat, kita dah mengguyup ni. Sepatutnya ada kesedaran di kalangan setiap warga UMNO, setiap ahli-ahli UMNO, lebih-lebih lagi perwakilan. Mereka sepatutnya berada dalam dewan membahaskan. Betul, cara perbahasan UMNO ini dia setiap satu negeri satu orang berucap. Tetapi semua perlu dihayati. Macam mana, apa pandangan daripada pemuda daripada Perak, apa pandangan pemuda daripada Kelantan. Mungkin mereka mempunyai pengalaman-pengalaman dan sebagainya untuk dikongsi bersama dan dibawa pulang ke bahagian masing-masing supaya kita tidak mengulangi masalah. Tapi nampak gayanya masih lagi dalam suasana fiesta. Apakah hari ini fiesta ataupun membincangkan untuk nasib bangsa kita? Saudara, saya tengok puteri lah, berduyun-duyun puteri. Shopping lagi waktu saat sekarang ni. Macam tak ada masa. Sedangkan bagan nak bertanding di cawangan, saya nak jadi G3, saya nak jadi G7. Saya tak tahulah besok macam mana perhimpunan perwakilan bahagian-bahagian. Saya mengharapkan perwakilan UMNO kali ini, pemuda tak apalah cara mereka, puteri cara mereka. Tapi saya mengharapkan setiap perwakilan
yang mewakili bahagian-bahagian sebab mereka bahagian nak gerak. Bahagian nak gerak, nak menjadi perwakilan. Bila dah jadi perwakilan, duduk bersidai dekat coffee house. Dapat perwakilan, duduk dekat the mall. Dapat jadi perwakilan, pergi shopping. This is not the culture to be the perwakilan yang ahli-ahli peringkat akad umbi mengharapkan. Apa you bawa balik nanti untuk diterangkan pada peringkat bahagian. Apa ahli-ahli di cawangan nak tahu nanti. So bukan untuk berpesta. Pesta lepas persidangan lah. Pergilah shopping dan sebagainya. Macam mana Saudara Ismi? Silakan. Pandangan saya mudah je. Ya. Ini melibatkan organisasi. Dalam pengurusan ni dia ada banyak peringkat. Ya. Level, middle level dan peringkat terbawah. Jadi sekiranya ada perwakilan yang tak ada dalam dewan, Ya. bermakna itu bukanlah salah presiden, deputi presiden, atau urus dia perhimpunan, tapi salah ketua yang mengetuai kumpulan tersebut. Jadi kepada ketua-ketua yang mengetuai kumpulan perwakilan ni, anda harus cakna dan pastikan anak-anak buah saudara berada dalam dewan ketika majlis rasmi sedang diadakan. Sekian, terima kasih. Ya, sebab saya melihat masa nak bertanding, inilah masalahnya. Dan saya tengah menanti apa pula ucapan pemuda. Kerana raja calon-calon kita baru lepas pilihan raya, calon-calon yang diturunkan oleh presiden kali ini ramai di kalangan pemuda. Tetapi bila mereka disabotaj, sebab itu saya katakan daripada 191 bahagian, sejumlah 75% ketua-ketua pemuda akan habis jeda waktunya. Mereka akan beralih ke peringkat pimpinan bahagian. Sedangkan waktu calon diturunkan oleh presiden, calon pemuda, dan mereka disabotaj oleh pimpinan bahagian. Waktu pimpinan bahagian jadi wakil rakyat dulu, mereka bertanding. Pemuda lah yang menyaksikan lengan, panjat tiang bendera, pacak sana pacak sini. Bila pemuda bertanding, calon datang dari pemuda, mereka melakukan sabotaj. Kan? Jadi bagi saya ini satu sikap yang tidak mengenang budi dan mereka mementingkan diri. Sebab saya katakan kadang-kadang rosaknya UMNO ni bila kita mempunyai pemimpin yang mementingkan diri sendiri. Mereka meletakkan kepimpinan tembolok mereka sendiri saja. Dan saya amat bersimpati calon-calon pemuda. Contoh, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia bertanding di negeri kawasan yang paling selamat pun kalah. Ketua Puteri bertanding di mana? Padang Besar pun kalah kerana berlakunya sabotaj. Artinya mereka tak puas hati. Sedangkan waktu mereka bertanding, mereka dipertahankan bagan nak oleh pemuda dalam negeri. Berjaga 2 pagi, 3 pagi, cari pengaruh, melambai, menggamet yakin rakyat untuk mengundi calon mereka. Jadi bila pemuda jadi calon, mereka terbiar begitu saja, malahan ada berlaku sabotaj. Dan saya nak tunggu hari ini, apakah ada kenyataan-kenyataan daripada perwakilan pemuda yang menyuarakan persoalan ini. Jadi bagi saya kita tahu bahawa banyak ketua pemuda akan langgar ketua bahagian ni. Jadi saya nak dengar apa kata perwakilan pemuda dalam persidangan kali ini. Saya saja beri pandangan saja. Terima kasih. Saya sempat tadi mendengar terangan daripada Ketua Pemuda Dato' Seri Ashraf. Saya happy lah kan, sebab saya nampak ada sedikit perubahan. Di mana kenyataannya lebih kepada kita harus menyokong presiden kita, jangan berpecah belah. Tetapi perkara ini setelah saya nyatakan lama dalam live saya, dan saya sudah beberapa kali jumpa Dato' Seri Ashraf kan, sentiasa mempertahankan presiden kita. Tetapi malangnya perkara ini kurang sangat kita dengar daripada pemuda dan juga daripada ketua pemuda itu sendiri. Itulah akhirnya inilah, walaupun ketua pemuda ini bertanding di kursi yang kita anggap selamat, dia kalah. Inilah kifarahnya bagi saya. Apabila kita tak menjaga tiang utama pada UMNO itu sendiri, kita juga akan menjadi bangsa. Itu yang banyak kali saya katakan. Kita jangan anggap kalau presiden kalah, kita boleh mengambil alih jawatannya ataupun kita boleh berebut jawatan-jawatan yang terluang. Perkara itu tak semestinya begitu. Kadang-kadang presiden boleh bertahan dan kita jangan tak boleh bertahan, kerana orang nampak kita ini tidak layak
kadang-kadang tidak layak untuk memegang jawatan tersebut kerana kita tidak melaksanakan tanggungjawab yang sepatutnya. Sebagaimana yang kita nyatakan, pemuda adalah benteng kepada UMNO dan apakah dalam pilihan raya yang lepas, pilihan raya 15, pemuda menjadi benteng? Ianya tidak berlaku. Malahan sebaliknya kita lihat ada pengkhianatan daripada pemuda sendiri yang tidak menyenangi calon-calon yang dipilih dan juga pemuda-pemuda yang mensabotaj, yang mendapat arahan daripada luar, yang luar daripada UMNO. Itulah yang mengecewakan kita. Walau bagaimanapun, kita tengok dalam persidangan kali ini semua sudah menyedari kesilapan, juga menyedari kita tewas atas alasan-alasan yang tentu. Tetapi kali ini kita belum dengar lagi apa kaedah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ada yang kata kita kalah sebab TikTok lah, sebab itu tu ini. Okey. Alasan. Dan apa langkah-langkah yang perlu kita lakukan? Kita setakat alasan yang biasa kita dengar ialah tak ada duit. Cukupkah? Kalau katakan itu alasan, apakah wang segala-galanya? Macam tu. Tapi kita lihat, kita jangan lihat aspek itu saja. UMNO ada kelebihan yang luar biasa berbanding dengan lain. Kerana UMNO ada cawangan yang begitu banyak, bahagian yang begitu banyak berbanding dengan parti-parti yang lain. Tetapi apakah mereka ini ataupun UMNO sedang mempergunakan jenderanya sebaik mungkin? Semalangnya saya tengok itu tidak berlaku. Malahan dari persidangan hari ini pun kita tengok mereka menghadirinya secara santai, secara macam untuk bersuah muka dan juga ambil kesempatan untuk shopping lah tadi. Tapi saya rasa tak boleh lah. Ini UMNO ini ada satu wadah perjuangan. Bila kita dapat bersama beramai daripada seluruh pelosok tanah air, inilah masanya untuk kita berkongsi dan juga mendapat pandangan-pandangan daripada luar. Dan sebaik-baiknya bila kita balik nanti ada satu rumusan, pendekatan ataupun satu keberanian untuk bangkit kembali. Dan jadi itulah yang kita nak. Tapi setakat ini belum lagi kita dapat lihat lah. Saya dapat ni.